Datuk Yang di-Pertua, terima kasih memberi peluang kepada saya untuk berbahas mengenai undang-undang. Pertama sekali, Datuk Yang di-Pertua, saya tidak faham apakah tujuan sebenar Akta Mahkamah Rendah 1948 ini dipinda. Sebab untuk saya sesuatu pindaan kepada mana-mana akta adalah mesti bertujuan untuk memperbaikkan akta tersebut, memandangkan situasi dan keadaan sekarang. Sebab akta Mahkamah Rendah itu adalah tahun 48 dan lebih 50 tahun. Saya setuju bahawa perubahan dan reformasi terhadap akta Mahkamah Rendah tersebut dan lain-lain akta harus dibawa pindaan. Tetapi apa yang saya nampak di sini adalah pindaan-pindaan kepada section-section dan section-section baru di bawah yang tidak akan memperbaikkan keadaan di Mahkamah Rendah. Malah saya rasa pindaan ini dibuat untuk tujuan yang lain, mungkin untuk membawa ataupun mengurangkan kerja hakim-hakim Mahkamah Tinggi dari segi pengisytiharan ataupun injunksi, sebab dan juga bidang kuasa ditingkatkan kepada RM1 juta. Ini akan menyebabkan banyak kes-kes yang sekarang difailkan di Mahkamah Tinggi akan disalurkan ataupun difailkan kepada di bawah Mahkamah Session. Dan adakah infrastruktur di Mahkamah Session itu ditingkatkan sebelum pindaan ini dibuat? Sebab dalam amalan guaman kita tengok di mahkamah-mahkamah, kebanyakan kes yang difailkan adalah di antara lingkungan lebih kurang 50,000 sehingga 1 juta. Jadi apa yang kita ada sekarang adalah bidang kuasa Mahkamah Session 250, 4 kali ganda tiba-tiba dinaikkan. Apakah tujuan yang sebenarnya? Adakah ini tujuan untuk Mahkamah Session akan kurang kerja apabila pindaan dibuat kepada tuntutan insurans third party, di mana satu cap akan dikenalkan, di mana pihak-pihak yang menuntut di bawah third party insurance claim ada cap. Dengan itu kerja-kerja hakim Mahkamah Session akan amat dikurangkan. Jika itu berlaku, there will be a massive reduction in the Sessions Court. Sebab pada sekarang ini Mahkamah Session tidak ada dia punya bidang kuasa untuk dengar semua kes kemalangan jalan raya. There is no cap or bar to the jurisdiction of the Sessions Court to hear all third party insurance claim, Datuk Yang di-Pertua, dengan izin. Jadi adakah ini satu penyediaan Mahkamah Session untuk mendengar kes-kes dari Mahkamah Tinggi, sebab mereka akan mengalami kekurangan kes? Saya rasa begitulah, sebab infrastruktur di Mahkamah Session tidak dinaikkan. Dan juga untuk Mahkamah Tinggi, dia punya bidang kuasa itu lain. Sebab itu Mahkamah Tinggi adalah di bawah penguasaan Judicial Commission. Tetapi Mahkamah Rendah, itu pasal kita panggil ini Mahkamah Rendah, yang merangkumi Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Session. Mereka ini adalah memang mahkamah-mahkamah yang tidak di bawah Judicial Commission, tetapi di bawah Judicial Services, saya rasa. Sebab itu staf-staf di antara Peguam Negara, Attorney General's Chambers dan hakim ataupun Mahkamah Magistrate, dia seringkali boleh tukar di antara satu sama lain. Jadi satu perubahan, pengubalan atau pindaan kepada akta Mahkamah Rendah lebih baik berjurus kepada meningkatkan taraf kebaikan untuk semua pihak, bukan saja Mahkamah Rendah tetapi hakim-hakim, kaki tangan dan semua pihak. Saya ingin cadang bahawa adakah pihak kementerian ataupun pihak kementerian yang membawa pindaan ini telah mengambil pandangan dari semua pihak
terutama sekali Majlis Peguam, Bar Council, adakah pandangan mereka diambil sebelum membentangkan rang undang-undang ini, dan juga pandangan lain-lain pihak, all stakeholders dengan izin. Sebab saya rasa mesti Majlis Peguam mungkin ada pandangan-pandangan yang lebih bernas, berjurus kepada amalan guaman, sebab semua ahli-ahli Majlis Peguam mereka pergi ke mahkamah tiap-tiap hari dan mereka ada pengalaman secara terus dengan amalan guaman di negara kita ini. Jadi saya pohon untuk saya rang undang-undang ini harus ditarik balik pembentangkannya, dan perbincangan diadakan dengan semua pihak. Saya telah dahulu pada satu ketika membuat satu cadangan bahawa apabila membawa pindaan kepada akta-akta seperti ini, apakah tidak boleh kementerian berbincang dengan pihak kami di sebelah sini, sebab kita pun ada ramai peguam-peguam yang beramal. Bincang dulu, tidak mengapa, sebab kita buat kerja ini untuk kebaikan sistem penghakiman dan keadilan kita. Jadi saya harap ini boleh dibuat, dan juga pandangan Majlis Peguam boleh diambil. Satu lagi perkara saya ingin bawa, Datuk Yang di-Pertua, adalah walaupun Seksyen 7 mengatakan satu seksyen baru dimasukkan, yang Mahkamah Session boleh berkenaan dengan apa-apa tindakan atau guaman dalam bidang kuasa Mahkamah Session, dalam apa-apa prosiding dihadapnya, memberikan injunksi dan membuat pengisytiharan. Saya faham apabila membaca ini bahawa bukan seseorang itu boleh pergi ke Mahkamah Session untuk semua kes injunksi. Apa yang dimaksudkan sini adalah apa-apa dalam bidang kuasa Mahkamah Session, jika perlunya relief injunksi, kita boleh pohon. Tetapi injunksi sendirinya adalah dengan izin, is a creature only known to the High Court jurisdiction so far, Datuk Yang di-Pertua, dengan izin. Sebab itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi, kita ada kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi yang menjurus kepada relief injunksi. Kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 1980, kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 1980 29, Order 29 of the Rules of the High Court, dengan izin, dia eksklusif dan spesifik kepada relief injunksi. Jadi kita ikut kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi untuk pohon relief injunksi ini dari Mahkamah Tinggi. Jadi apabila Mahkamah Rendah, Mahkamah Session boleh memberi relief injunksi ini, apakah kaedah-kaedah yang kita akan gunakan? Adakah pihak kementerian fikir tentang keperluan itu? Bolehkah kita gunakan kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi untuk Mahkamah Rendah? Jadi saya rasa di sana tidak ada seimbangan. Adakah kementerian cadang untuk membawa kaedah-kaedah baru di bawah kaedah-kaedah Mahkamah Rendah untuk injunksi dan declaratory relief dengan izin? Itu kita kena kaji.